sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Maulana wa qudwatuna al-alim ar-rabbani Asy-Syaikh Daud ibni Abdullah al-Fatani. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang rumi dia. Kat situ ada tak? Ketik mana? Kat apa bekam-bekam tu kan? Ustaz 20 ke? Faedah. Al-hijamah yaumus salasa. Tak ada yang rumi. Tak ada baris, anda tak tahu, tak pandai. Yang tadi kitab yang rumi ini. Ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tak apa tukar. Sekejap. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijamatu yawma thulatha'i li sab'a asyarata minasyahri dawaun lida'i sanah. Atau kama qala. Mafhum hadis, al-hijamah bermula berbekam yawma thulatha'i pada hari Selasa, li sab'a asyarata pada 12 hari bulan, di sab'a asyarata, sab'a 7, di sab'a asyarata minasyahri, daripada tiap-tiap bulan, dawaun lida'i sanatin, daripada tiap-tiap bulan ubat setahun. Hadis riwayat Tabrani. Yang dalam Jawi dia kata 12 ke 17? 12 juga. Jadi bermula berbekam yang afdalnya lah pada, kalau hadis ni, menurut hadis ni, berbekam tu afdal pada hari Selasa, pada 12 hari bulan, daripada tiap-tiap bulan ubat setahun. Maknanya tiap-tiap bulan, kalau bertepatan harinya Selasa dengan tarikhnya 12 hari bulan, itu paling afdal. Hari ini Selasa, tarikhnya 12, itu paling afdal. Kalau tak pun ambil yang hari Selasa, kalau tak 12 hari bulan pun. Okey, baik. Berbekam tu di kepala, ada pun berpetik dia di badan. Tetapi dulu orang tak buat dalam bentuk bekam di badan, di tangan ke dan sebagainya. Tapi dia ambil satu jarum, dia akan cocok di saluran darah, di urat. Dia cari mana ada titik-titik dia, saluran darah, dia cocok situ, darah tu akan keluar. Itu dipanggil berpetik nama dia.
Kemudian teknik sekarang ni dia cocok juga. Tapi tu dia bubuh kap, dia sedut. Jadi orang panggil berbekam jugalah. Tapi kalau ikut asal, berbekam tu hanya di kepala. Memang dia sedut juga, tapi sedut pakai tanduk kerbau. Itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-hijamatu fi ra'si shifaun min sab'in idza ma nawa sahibuha minal junun was-suda' wal juzam wal baras wal inas wa waj'id darsi wa zulmatin yajiduha fi ainaihi. Artinya al-hijamah bermula berbekam fi ra'si, pada kepala itu. Shifaun, menjadi ubat, min sab'i, daripada 7 penyakit. Idza ma nawa sahibuha, apabila meniatkan empunyanya. Okey, kita bekam dekat kepala sini, di bahagian belakang. Bekam belakang ni dia boleh berubat untuk 7 jenis penyakit. Mengikut masa kita bekam tu, tuan yang kena bekam tu dia kena niat. Dia niat untuk nak sembuh penyakit apa. Contohnya minal junun, pertama daripada gila, nak sembuhkan penyakit gila. Sembuhkan penyakit gila. Wa suda, dan kedua daripada penyakit apa dia tak tulis. Wal juzam, dan ketiga daripada penyakit kusta. Penyakit budak ni penyakit kusta. Wal baras, daripada penyakit sopak. Wal inas, daripada penyakit mengantuk. Wa waj'id darsi, dan keenam daripada sakit gusi. Wa zulmatin yajiduha, dan ketujuh daripada penyakit kelam yang didapat akan dia. Penyakit kelam ni mata jadi gelap macam nak pitam. Itu standardnya penyakit kelam ni sebab darah tak jalan elok. Mungkin itulah sebab tersumbat. Jadi bekam tu insya-Allah dia melancarkan perjalanan darah. Sakit gusi, mengantuk, penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila, boleh. Tapi ada juga yang mengatakan selain daripada penyakit-penyakit yang disebut dalam hadis ni pun boleh juga ikut atas niat kita. Ada orang ajar kalau nak tinggalkan rokok pun, nak tinggalkan orang isap dadah ke apa ke, benda yang diingat sangat, bekam belakang niatkan, ya Allah jadikan aku lupa atau rasa lazat terhadap rokok ataupun dadah ke apalah yang kita jadi ketagih. Cuba buat, insya-Allah. Jangan duk tanya boleh ke Ustaz? Tak payah tanya, yakin pada hadis, yakin pada syifa daripada Allah. Yakin kita buat sungguh-sungguh, niatkan betul-betul, insya-Allah. Tapi jangan lepas dah bekam sambil bekam isap rokok. Tak jadi niat. Nampak? Kena betul-betul lah. Azam tu kena betul-betul lah. Riwayat Tabrani. Selesai. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-hijamatu ala riqi amsalu wa fiha shifaun wa barakatun wa yazidu fil hifzi wal aqli fahtajimu ala barakatillahi yaumal khamisi wajtanibul hijamata yaumal jumu'ati was-sabti wa yaumal ahadi wahtajimu yaumal itsnaini wa thulathai fa innahul yaumul ladzi afallahu fihi ayyub minal bala wajtanibul hijamah yaumal arbi'a fa innahul yaumul ladzi ibtuliya fihi ayyubu wa ma yabdu juzamun wala barasun illa fi yaumil arbi'ai wa fi lailatil arbi'ai. Artinya al-hijamah bermula berbekam ala riki amsalu wa fiha shifaun, sebelum lagi makan itu terlebih patut. Kalau nak bekam sebelum makan, biar kosong. Sebab apa? Waktu tu darah kita dia akan berjalan di seluruh badan. Sebab bila kita kurang tenaga ataupun makanan kita kurang, darah dia akan jalan dekat tempat-tempat yang dia nak support lah, takut jadi lemah. Tapi bila makan terlampau banyak, darah slow. Sebab darah, yalah, badan tak bergerak, jadi darah slow. Makan banyak kan letih gitu. Jadi
sebelum makan. Itu lebih baik. Bukan wajib sebelum makan, tapi lebih baik. Cerita sini nak ceritanya perkara-perkara yang termasuk dalam perkara yang lebih patut atau lebih baik. Dan padanya berkat. Kalau bekam sebelum makan tu wa barakatun, dan ada keberkatan. Maksud ada berkat, ziyadatul khair, tu maksud berkat. Maksudnya bertambah-tambah kebaikan. Maknanya kalau kita nak buat satu benda, biarlah berkat. Maknanya biar menjadi lebih baik. Jadi nak lebih baiknya wa barakatun, di dalamnya ada keberkatan. Wa yazidu fil hifzi, dan bertambah akal. Wa yazid tu maknanya tambah, fi pada al-hifzi hafalan, hafaz. Kalau nak kuatkan hafalan, akal kita cergas, tajam. Untuk guru ngajar apa masuk, tok guru ajar apa je masuk, berbekam di kepala. Tapi ingat, jangan kerap lah. Macam kita sebut dah hari tu, 6 bulan sekali, maknanya setahun 2 kali. Jangan kerap sangat, tak boleh juga. Wal aqli, fahtajimu ala barakatillah, dan atas berkat Allah Ta'ala kamu berbekamlah pada, fahtajimu tu maknanya maka kamu berbekamlah, ala barakatillah, atas keberkatan Allah, yaumal khamis, pada hari Khamis. Wajtanibul hijamah yaumal jumu'ah, dan jauhkan berbekam pada hari Jumaat. Hari Jumaat jangan. Cuba elakkan, maksud dia itu. Yaumal jumu'ati wasabti, pada hari Jumaat dan hari Sabtu. Wa yaumal ahadi, dan juga hari Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad tak elok berbekam, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim ini. Kemudian wahtajimu, dan berbekamlah kamu, yaumal itsnain, pada hari Isnin, wa thulatha, dan Selasa. Fa innahul yaumul ladzi afallahu fihi ayyub minal bala, kerana pada hari Isnin Selasa itulah maka bahawasanya ia hari yang disembuhkan Allah Ta'ala padanya Nabi Ayub daripada bala. Kerana Isnin Selasa itulah jatuh hari Allah sembuhkan Nabi Ayub daripada penyakit. Kan Nabi Ayub diuji Allah dengan penyakit. Jadi Isnin Selasa tu Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Jadi ambil keberkatan situ, kita berbekam pada hari Isnin ataupun hari Selasa. Adapun Jumaat, Sabtu dan Ahad ditegah. Bukan jadi haram kalau berbekam situ. Tak, cuma tak digalakkan. Kalau bekam juga tak jadi salah, tapi tak digalakkan. Okey. Maka mana dia? Wajtanibu, ijtanib ni maknanya jauh. Wajtanibu al-hijamah, dan jauhkanlah kamu berbekam, yaumal arbi'a, pada hari Rabu. Arbi'a tu Rabu. Fa innahul yaumul ladzi ubtuliya fihi Ayub, maka bahawasanya ia hari yang dibala padanya Nabi Ayub. Kerana hari Rabu itulah hari yang Allah uji Nabi Ayub dengan bala, dengan ujian. Bala ni maksudnya ujian lah, sakit dia dan sebagainya. Wa ma yabdu juzamun wala barasun illa fi yaumil arbi'a, dan tiada dinyata penyakit budak dan sopak melainkan pada hari Rabu. Pada hari Rabu itulah tersebarnya penyakit budak, yakni penyakit sopak ataupun penyakit kusta, kan. Corona hari tu tak tahu mula dengan hari apa. Dia ada hari-hari dia dalam Islam ni. Wa fi lailatil arbi'a, atau pada malam Rabu. Malam Rabu pun tak digalakkan. Siangnya dan malamnya hari Rabu tu. Baik, hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Jadi nak bekam tu dia ada cara dan kaedah juga, nak tengok hari dan sebagainya. Al-hijamatu tukrahu awalal hilali wala yurja naf'uha hatta yanqusal hilal. Bermula berbekam itu makruh pada awal bulan. Awal bulan makruh, dan tiada harap manfaatnya hingga kurang bulan. Tetapi bahagian hujung-hujung bulan ada itu digalakkan. Adapun awal bulan dan seangkatannya, maknanya 1, 2, 3, setengah riwayat kata sampai setengah, sampai 15 hari bulan, yang itu semua makruh.
15 ke atas sampai hujung bulan, lagi hujung lagi berkat. Dia macam tu. Hujung tu lebih baik. Ini dalam hadis sebut riwayat Ibnu Habib. Okey. Jadi kalau eloknya berbekam di hujung bulan. Kerana tak tahulah dia ada perkiraan bulan lah. Nabi ni bijak sana. Kan 15 hari bulan mengambang. Start daripada 15 ke bawah tu bulan mula mengecil balik. Kan bulan kan dia mula kecil, anak bulan, lepas tu jadi bulan besar, bulan ngambang. Bila dah sampai pertengahan bulan dia akan kecil balik. Masa kecil balik tu dia ada sebab dia. Sebab tu orang ke laut dia tengok pasang surut air, dia tengok bulan. Adalah sebab tu, kita pun tak faham sangat. Maka adalah hadis yang tersebut pilih berbekam ini tersebut di dalam Jami'ul Shaghir bagi Allamah Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah ta'ala alaihi. Hadis-hadis yang disebut tentang berbekam tadi ni, banyak-banyak hadis ni, semuanya Syekh Daud ni dia ambil daripada kitab namanya Jami'ul Shaghir yang dikarang oleh Imam Suyuti, atau nama betulnya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kalau orang tanya pandai-pandai ambil hadis mana ni, aku ambil daripada kitab Kifayatul Muhtaj yang Syekh Daud ambil daripada kitab Jami'ul Shaghir yang dikarang oleh Imam Suyuti. Sebab ni kalau dapat ke Wahabi dia bantai kita. Sebab kalau kita tengok hadis ni semua riwayatnya bukan daripada Bukhari Muslim kebanyakannya. Hadis yang tadi tu riwayat Ibnu Habib. Yang ni satu lagi Ibnu Majah, Hakim, Tabrani. Depa yang pegang ni, geng Wahabi ni dia pegang Sunan Sittah kitab 6 kitab hadis. Kebanyakannya pegang yang tu je. Lain daripada tu. Padahal kitab hadis ni berlambak, bukan 6 tu je. Ada banyak lagi, ada kitab daripada riwayat daripada Ibnu Habib, daripada Tabrani. Maka difaham daripada beberapa hadis ini, berbekam itu dituntut. Daripada ni disimpulkan balik kesimpulannya, daripada semua hadis-hadis ni berbekam itu sangatlah dituntut. Makna dituntut ianya sunat, boleh pahala kalau berbekam. Tetapi hari Selasa, dia kata hari Selasa. Jadi tadi tu memang ada kesilapan pada makna dia. Li sab'a tu memang 7. Sini baru dia jelaskan. Dituntut tetapi hari Selasa 17 hari bulan. Tiap-tiap bulan. Itu paling afdal. Jadi kalau tarikh paling afdal jatuh hari Selasa dan tarikhnya 17 hari bulan. Kalau bertepatan hari dan tarikh. Hari Selasa, tarikhnya 17 hari bulan, bagi tiap-tiap bulan itulah terlebih utama, dia kata sini. Dan jikalau tiada kalau tak dapat hari itu, ambil hari Isnin pada nisful akhir pada tiap-tiap bulan. Maksudnya masuk 15 ke atas cari hari Isnin. Hari Isnin tu nombor 2 afdal selepas yang tadi. Nombor 2 afdal. Ambil hari Isnin. Kenapa ambil Isnin? Kerana Isnin hari kelahiran Nabi, hari kewafatan Nabi. Banyaklah peristiwa-peristiwa yang baik-baik berlaku pada hari Isnin. Ambil berkat. Nak nikah ke apa pun boleh juga. Pada tiap-tiap bulan yang witir daripadanya itu. Ataupun kalau tak dapat Isnin tu, ambil yang witir. Witir ni maksudnya yang ganjil. Tarikhnya tu ganjil. Start daripada 15, 17, lagi apa? 19, 21, 23, 25, 27, sampailah hujung sampai 31. Ambil yang nombor ganjil, tarikh dia tu. Tapi bukan kalender Donald Trump ni. Kalender Islam. Ambil kalender Islam, buka kalender Islam. Dan yang witir daripadanya itu aula. Kalau ambil nombor ganjil itu lebih baik atau lebih utama. Maknanya lebih pahala lah. Ambil tarikh genap boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma ini nak cerita mana lebih afdal, lebih baik, lebih banyak pahala. Apabila tiada sangat hajatnya, yang cerita semua tadi tu bagi kita yang tak ada hajat sangat. Tetapi maka jika sangat mudarat, maknanya dah sakit teruk, jadi dia nak berbekam, nak berubat, maka ketika mudarat itu dikerjakan, tiada makruh lagi. Kalau kita ambil mana-mana tarikh pun kerana sebab ada hajat yang sangat diperlukan kerana sakit dan sebagainya, tak jadi makruh. Tapi kalau dalam keadaan sehat, bukan berhajat sangat,
ambil waktu-waktu yang bukan disebutkan afdal ni, itu kadang-kadang boleh jadi makruh. Itu maksud dia. Kita dalam masalah merawat kesihatan, dahulukanlah rawatan-rawatan dalam bentuk Islam. Masuk rawatan dalam bentuk Islam ni rawatan yang Nabi galakkan. Berbekam, makan madu. Ini kita terus cari Panadol. Kenapa gitu? Sebab mentaliti kita dah ditanam. Ubat doktor, ubat kafir, ubat Yahudi, ubat Amerika tu lebih baik. Macam ni corona ni vaksin diutamakan dulu. Kenapa tak ikhtiar dengan madu, tak ikhtiar dengan habatus sauda, kan? Tak diikhtiar dengan berbekam dan sebagainya. Sedangkan ini semua ada riwayat hadis dia. Sedangkan ubat-ubat yang doktor cipta tu mana ada hadis? Ayat Quran tak ada, hadis pun tak ada. Cuma itu kaedah manusia biasa saja. Dahulukanlah Rasulullah, kan? Sebab Rasulullah lebih tahu. Dan berpetik itu makruh. Yang tadilah anda sebut tadi, cocok-cocok keluar darah tu hukumnya makruh. Jika tiada takut. Kalau dia tak takut, kalau tak takut makruh. Tapi kalau takut, dan jika takut mudaratnya, maka haram pula. Tapi kalau dia nak cocok dekat tangan ke kat badan tu tapi dia rasa takut, itu jadi haram. Tapi kalau tak takut, makruh. Tengok, tanya dia sebelum nak cocok, tanya takut tak takut. Dia takut tak boleh kat dia, haram. Ni dalam kitab sebut. Bukan kita main pandai-pandai ni. Kemudian maka turun, selesai dah bab bekam. Kemudian maka turun Nabi SAW beserta dengan Jibril kepada langit dunia. Sampai langit dunia ni maksudnya langit pertama. Sampai langit pertama, maka bersabda Nabi, ya Jibril. Ambil ni. Maka kat mana? Kemudian maka turun Nabi SAW beserta dengan Jibril kepada langit dunia. Maka bersabda Nabi, ya Jibril, tiada hamba lalu akan isi langit dan memberi salam akan mereka itu, melainkan menjawab ya. Maksudnya Nabi turun sampai langit pertama, siapa yang Nabi jumpa, Nabi bagi salam, semua jawab salam. Melainkan menjawab ya. Semuanya jawab. Dan memuliakan Nabi, dan tertawa-tawa, maknanya gembiralah masuk sini, bukan tawa terbahak-bahak itu, tapi maknanya bergembira. Sambutnya Nabi untuk Nabi balik, dah pulang ni, nak turun dah. Melainkan satu orang. Tiba ada satu orang, dia tak senyum, tak gelak, tak apa. Dia jawab salam tapi tak senyum. Tiada tertawa-tawa, tak senyumlah maksudnya situ. Macam tak gembira. Maka katanya, ya Muhammad, kata malaikat Jibril jawab ke Nabi, itulah Malik nama dia. Malik ni penjaga pintu neraka, yang menanggung neraka. Masuk menanggung neraka, menjaga pintu neraka. Dan kelakuannya tiada tertawa-tawa ia masa dijadikan Allah Ta'ala. Maksudnya sini, dia memang takkan senyum sejak Allah cipta dia lagi. Kata malaikat Jibril, sejak mula-mula Allah cipta dia lagi, memang dia tak pernah senyum. Dan tiada tertawa-tawa bagi seorang, jikalau tertawa-tawa bagi seorang, nescaya tertawa-tawa ia bagi Tuhan hamba. Dan dia takkan senyum, kalau dia senyum, nescayalah bergembira ahli neraka semua. Maksud macam itulah. Tertawa seorang tu maknanya semua, bukan Malik ni ketua dia. Lepas tu dia ada, setengah riwayat kata ada 70 kaki tangan bawah dia, anak buah dia. Tu semua yang jaga dalam neraka. Jadi semua tu pun tak senyum. Kalau Malik ni senyum, nescaya yang lain pun akan senyum pada Nabi. Tapi sebab ketua tak senyum, semua tak senyum. Tu seriusnya. Maka tak kala adalah ia sampai kepada langit dunia, sampai langit pertama tadi tu, maka menilik ia. Menilik ni maknanya memperhatikan atau menyaksikan atau nampak ia ke bawah. Nabi tengok ke bawah, maka tiba-tiba melihat ia akan debu dan asap. Nabi nampak debu, asap macam putih gitulah, maknanya samar-samar. Nabi tak nampak dengan jelas. Dan suara yang merisik. Suara merisik ni mersik, suara yang masa mengajar Tok Guru ajar ni dulu, Tok Guru kata bunyi siulan gitu. Sebab tu Nabi tak suka, kerana bunyi ini adalah bunyi setan, bunyi kesukaan setan.
Sebab tu bersiul tak boleh. Mersik ni bunyi gitu. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya malaikat Jibril, inilah syayatin. Inilah syaitan-syaitan ni. Syayatin ni jamak. Kalau satu dia syaitan, syayatin syaitan-syaitan semua. Dan ada juga ulama yang mengatakan syayatin itu bukan hanya makna syaitan ghaib ni saja, tapi syaitan yang nampak. Mana syaitan nampak? Manusia yang jahat seperti syaitan pun termasuk di dalam syayatin. Begitu juga jin yang kafir pun termasuk dalam kategori syayatin. Tu semua tu. Nanti semua syayatin lah, manusia jahat, jin yang jahat dan syaitan. Yang syaitan tu iblis lah, yang menutup atas mata manusia anak Adam. Kerja dia tutup mata anak-anak Adam. Kita semua lah mata manusia lah. Hingga tiada berfikir mereka itu. Sehingga kan maksudnya sini jadi kabur. Sampai tak boleh nak fikir kepada barang yang dalam malakus samawati wal ard. Dalam masalah akhirat, malakus samawati wal ard tu alam malakut, alam gaib lah, berkenaan langit dan juga bumi. Sebab tu dalam Quran kita baca surah Al-Baqarah ayat yang depan tu, wabil macam mana? Wa yu'minu zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Percaya kepada perkara ghaib itu salah satu daripada sahnya iman seseorang. Tapi bila dia tak percaya perkara ghaib, maka boleh luput dia punya iman. Kerana apa ni? Maknanya syaitan ni tadilah manusia jahat, jin jahat ataupun iblis ni tadi, dia akan kaburkan mata kita daripada memandang akhirat. Yang dipandang hanya dunia. Bila nak derma takut duit habis. Dunia dia tak pandang fadilat Allah nak bagi dengan sebab derma tadi. Allah sembuhkan penyakit, Allah jauhkan bala daripada dia, tapi tak nampak. Nak puasa takut badan tak sihat. Tapi pandai bila badan terlampau gemuk, banyak perut sangat buncit, baru dan nak puasa. Puasa hari ni sebab apa? Perut dah buncit ni. Puasamu kerana perut buncit. Bukan kerana Allah. Jadi habis rosak. Nak diet dan sebagainya. Diet cerita lain, tapi biar niat kerana Allah jadi ibadat. Habis takkan kita semayang kerana nak bersenam. Mestilah kita semayang sebab nak sujud pada Allah. Senam tu soal nombor 2. Daripada semayang tu badan kita pun jadi sihat sebab bergerak tubuh badan. Macam bersenam. Itu nombor 2. Nombor 1-nya kerana Allah lah, sujud pada Allah. Begitu juga dalam hal-hal ibadat yang lain. Baik. Jadi ini kerja syayatin ni, dia kaburkan. Nabi nampak. Jikalau tiada demikian itu, nescaya melihat mereka itu akan beberapa ajaib. Tapi bagi umatmu yang cerah mata hatinya boleh nampak sampai ke bahagian akhirat, maka dia akan nampak perkara-perkara yang ajaib. Perkara yang pelik-pelik. Memang itu macam para wali. Lepas tu dia boleh sampai kasyaf. Sebab tembusan mata hatinya bukan lagi orang cakap tertahan dengan sebab syayatin ni, malah boleh tembus sampai boleh nampak yang orang lain tak nampak. Itu dipanggil ajaib. Itu hebat. Jadi kita kena cuci hati kita biar sampai orang cakap kita benar-benar yakin terhadap akhirat. Walaupun kita bukan kasyaf, tapi sekurang-kurang bila nak buat maksiat ternampak bala, azab yang Allah nak timpa kepada orang yang buat dosa. Kita pun jadi takutlah nak buat masalah-masalah maksiat dan sebagainya. Kemudian maka turun ia kepada Baitul Muqaddis, turun sampai Masjidil Aqsa. Maka menunggang akan Burak. Burak ada kat situ kan, dekat Masjidil Aqsa tu. Dia ditambat situ masa mula-mula nak pergi hari tu. Jadi naik baliklah Burak tu. Dahulu tu maksudnya yang sebelum ni, yang Burak yang hari tu. Masa mula-mula nak naik ke langit tu. Dan berjalan berhadap ke Mekah. Lepas tu balik jalan menghadap ke Mekah. Maka lalu pada beberapa unta. Masa jalan tu Nabi jumpa beberapa unta, ada banyak unta. Bagi kaum Quraisy, unta tu milik penduduk Mekah, yakni orang Quraisy. Tapi tak diketahui namanya. Yang datang ia daripada Syam. Mereka ni bawa balik daripada bumi Syam. Syam ni Syria. Syria ni belah atas utara.
Yang datang ia daripada Syam pada tempat pada tempat bagian-bagian, pada satu-satu tempat, tak disebut tempat tu di mana. Dan ada padanya suatu unta, atasnya dikarung suatu hitam dan satu putih. Nabi jalan-jalan lagi, Nabi nampak ada satu unta, dekat badan unta tu ada beg dia, karung. Kan unta ni dia bawa macam barang, ada beg dia. Beg tu satu warna hitam, satu warna putih. Maka tak kala berbetulan aku dengan dia, bila Nabi sampai kat unta tu, terkejut ia. Unta tu terkejut dan berkeliling, dan unta tu berpusing-pusing, berlari-lari sebab dia terkejut. Maka jatuh unta itu. Masa lari-lari itu unta tu jatuh, maka patah ia, kaki dia patah satu, dan ditinggalkan unta itu. Kemudian Nabi pun tinggalkan unta itu. Nabi terus berjalan sebab Nabi nak balik ke Mekah. Nak cerita sajalah. Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain. Kemudian Nabi nampak unta yang banyak-banyak tadi tu. Pula sesungguhnya telah sesat bagi mereka itu satu unta. Rupanya unta yang Nabi nampak ada seekor tadi tu, geng unta yang banyak-banyak ni juga, cuma unta satu ni tersesat, terpisah daripada kawanan dia. Macam tu. Kemudian didapatnya dan dihimpunkan satu. Kemudian unta yang sesat tadi akhirnya jumpa unta yang banyak-banyak tadi. Maka memberi salam Nabi SAW. Nabi pun bagi salam atas mereka itu, kerana ada orang Quraisy kat situ tu, ada orang. Maka berkata mereka itu, ini suara Muhammad. Tapi mereka tak nampak Nabi. Nabi nampak mereka. Dan lepas tu salah seorang daripada mereka pun kata, macam kenal suara ni, sebab dia dengar ada orang bagi salam. Dia kata ni suara Muhammad ni. Dan mengingkarkan setengahnya. Tapi kawan-kawan dia yang lain kata, mana ada Muhammad sini? Muhammad kat Mekah tu. Mana ada dia ada kat sini? Jadi yang lain tu mengingkarkan, tolak. Dan berdapat Nabi SAW akan satu qadah. Kemudian Nabi jalan lagi, Nabi nampak ada satu qadah. Satu qadah ni maknanya mangkuk, yakni mangkuk tempat isi air, kayu yang dibuat daripada kayu, yang besar-besar berisi air. Maka meminum Nabi SAW. Allah buat Nabi haus, maka Nabi pun ambil air yang dalam qadah tadi tu, Nabi minum. Dan berkekalan Nabi SAW berjalan hingga hampir Mekah, dan jalanlah terus sampailah nak dekat sampai ke Mekah. Maka sabdanya, hai Jibril, bahawasanya kaumku tiada membenarkan daku. Maka kata Jibril, kata Nabi mengadu kat malaikat Jibril, kalau aku cerita nanti kaum aku ni boleh terima ke? Rasanya mereka takkan membenarkan aku. Mereka akan tolak aku. Maka kata Jibril, membenarkan hamba Abu Bakar. Jibril bagi berita gembira ke Nabi, jangan risau, Abu Bakar akan benarkan kau. Nabi takut semua sahabat dia takkan, orang cakap apa, susah nak percayalah cerita naik ke langit dalam satu malam. Kata malaikat Jibril, jangan risau, Abu Bakar dia orang pertama sekali yang akan percaya dulu. Maka sampai ke Mekah dan kepada segala sahabatnya. Bila Nabi sampai dah kat Mekah dan jumpa sahabat-sahabat Nabi, dahulu sedikit daripada waktu subuh. Nabi sampai tu sikit lagi nak masuk subuh. Maknanya lebih kurang kat pukul 5 macam tu lah kalau waktu kita Malaysia ni. Tapi subuh dekat Mekah sana memang awal. Pukul 5 macam tu dah subuh dah. Jadi lebih kurang kalau waktu zaman kita sekarang ni lebih kurang pukul 4 lebih Nabi sampai, lebih kurang begitulah waktunya, daripada waktu subuh. Maka turun Nabi SAW daripada burak, terangkat burak itu ke langit ke dalam syurga. Nabi pun turun daripada burak dan burak tu terus naik ke langit dan Allah simpan masukkan ke dalam syurga. Dan berkekalan duduk Nabi SAW pada rumahnya. Nabi pun duduk dalam rumah. Maka tak kala subuh, bila menjelang waktu subuh, tapi waktu ni belum lagi semayang. Sebab semayang bermula hari ni, hari Isra' ni, lepas Nabi balik ni, tapi waktu Zuhur. Zuhur tu nanti baru malaikat turun ajar Nabi cara semayang. Perintah semayang baru dapat malam tu, tapi caranya belum ditunjukkan lagi. Zuhur tu. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqah, kebanyakan bila buat contoh niat semayang, dia akan guna niat waktu zuhur. Ataupun kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqah, bila bicara tentang solat, dia akan cerita solat zuhur dulu, lepas tu asar, maghrib, isyak, lepas tu baru subuh. Kenapa letak zuhur dulu? Kita kena faham, sebagai kita ahli ilmu ni, kita kena tahu zuhur tu kerana
malaikat Jibril ajar Nabi solat yang pertama bukan subuh tapi zuhur. Boleh faham? Tu sebab zuhur selalu buat jadi contoh dalam kitab-kitab. Maka tak sekala subuh, maka keluar ia. Bila sampai subuh, Nabi pun keluar daripada rumah. Kerana apa? Kerana nak sampaikan apa yang Nabi dah lalui ni kepada umat dia. Daripada rumahnya, hal keadaannya, berfikir pada pekerjaannya. Nah, sambil Nabi jalan keluar tu, Nabi mikir dalam kepala dia, macam mana aku nak sampaikan, mereka ni boleh terima ke tak boleh terima. Dan memutuskan ia lagi ketahuinya bahawasanya segala manusia itu mendustakan dia, dan dalam hatinya merasa-rasa mereka akan mendustakan Nabi. Mereka akan tolak Nabi, kerana adalah pekerjaan itu mencarikan adat. Kerana apa yang berlaku pada Nabi ni mencari adat. Maksud mencari adat bukan kebiasaan manusia boleh buat macam tu. Yalah, pergi sampai Masjidil Aqsa dalam satu malam, lepas tu naik ke langit, turun pula, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang Hadratul Kursi, cerita tentang Sidratul Muntaha, benda yang pelik-pelik semua. Jumpa malaikat lah. Macam mana nak percaya? Macam kita ada orang tiba-tiba masuk pondok, dia kata dia jumpa malaikat. Kita nak percaya cakap dia. Nampak? Tengok muka pun nama kita kata ya ke tak dia ni. Macam tu susah nak percaya. Maksudnya gitu, adatnya manusia begitu. Maka duduk Nabi SAW hal keadaannya duka cita. Bukan durka cita, sebenarnya duka cita, sedih. Nabi duduk depan Kaabah dalam keadaan wajah Nabi macam bersedih. Kerana sedih apa? Takut orang tak boleh terima. Lebih-lebih lagi sahabat-sahabat dia. Maka lalu dengan dia aduullah, tiba-tiba lalu musuh Allah. Siapa dia? Dia tulis aduullah dan adu Rasul. Adu tu maknanya musuh. Tiba-tiba Nabi tengah duduk-duduk tu, lalu musuh Allah dan musuh Rasul. Siapa dia? Abu Jahal. Maka melihat akan dia duka cita. Abu Jahal tengok Nabi muka monyok sedih, maka datang ia hingga duduk kepadanya. Dia pun duduk sebelah Nabi. Kemudian dia kata apa? Maka berkata ia bagi Nabi SAW. Dia sembang dengan Nabi. Dia kata dengan bersenda-senda, dengan sambil nak mempersendakan Nabi baginya. Adakah ada bagimu sesuatu khabar? Dia macam perli Nabi. Awak monyok ada berita ke? Ada apa-apa berita ke? Ada apa-apa nak cerita ke? Macam tu. Maka menjawab Nabi SAW. Bahkan Nabi kata ya. Nampak Nabi jujur. Kalau kita lah, orang kita benci datang duduk sebelah kita, tanya ada apa-apa cerita, kita mesti malah layan. Sibuk belah, aku menyampah tengok gitu kita. Nabi tak, Nabi layan juga. Padahal tu musuh Allah, musuh Rasul. Dia tanya ada apa-apa cerita ke? Nabi kata ya. Tu. Maka katanya apa ia? Dia pun tanya balik, apa dia? Cerita lah. Maka sabdanya Nabi pun jawab, sungguhnya telah dijalankan daku pada malam ini. Malam tadi ni aku dijalankan. Maka katanya, ke mana? Malaikat pula. Abu Jahal tanya, ke mana kamu jalan semalam? Dijalankan kamu. Maka sabda Nabi SAW, kepada Baitul Muqaddis. Aku dijalankan ke Baitul Muqaddis. Maka katanya, dijalankan kamu kepada Baitul Muqaddis, berpagi-pagi kamu antara kami. Kamu berjalan semalam kat Baitul Muqaddis, kemudian pagi-pagi sampai sini dah. Maka sabda Nabi SAW, bahkan. Kemudian jawabnya Nabi SAW, ya. Maka tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi, kerana takut ia pada sangkanya akan Nabi mengingkarkan katanya dahulu itu. Jadi Abu Jahal, dia kontrol wajah dia. Dia tak nak nampak wajah dia macam tak percaya dengan Nabi. Dia buat olok-olok seolah-olah macam percaya Nabi. Ya? Semalam pergi Baitul Muqaddis. Dia buat excited dia lah. Dia buat excited dia. Tujuan dia sebab nak persenda Nabi. Bukan dia percaya sungguh, tapi sebab dia nak persenda. Kan ada kan kalau kita nak menganjing kawan kita, kawan kita sembang, kita bukannya nak layan sangat kawan tu, tapi saja nak ngejek dia. Contohnya tu perangai Abu Jahal tu. Maka ia maka ia apa tu? Pecah sini. Maka ia katanya dahulu, maka ia menyeru. Maka ia menyeru segala kaumnya.
Kemudian jahatnya Abu Jahal ni dipanggil habis seluruh penduduk Mekah. Dia kata, "Sat, hang jangan cerita kat aku lagi, hang cerita kat semua orang." Cerita hangat ni, sensasi ni, tujuan dia supaya orang semua akan gelakkan Nabi sebab cerita Nabi tu tak logik. Jadi dia kata, "Sat, aku panggil semua habis. Jadi aku panggil semua geng-geng pondok semua turun. Hang cerita lah lagi." Supaya nak orang semua gelakkan dia. Kita berhenti kat situ. Nanti apa jadi? Jahatnya Abu Jahal. Berhenti dekat kurungan, maka berkata Abu Jahal bagi Nabi SAW. Nak habis dah ni, sikit je lagi. Dia cerita. Lepas tu last kali nanti ditutup dengan doa. Ada doa dia. Sikit lagi kita nak khatam, InsyaAllah. Jadi kita berhenti sakat tu. Nanti tandalah, maka berkata Abu Jahal bagi Nabi. Kat situ lah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.